أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, mari kita mulakan dengan bacaan doa penerang hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Murid-murid, kita sambung pembelajaran kita iaitu pada perkara tauhid di muka surat 28 dengan tajuk beriman kepada malaikat. Baik murid, dengarkan dan ikut bacaan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 9. Pelajaran 9. Beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Pengertian malaikat. Pengertian malaikat. 1. Malaikat adalah makhluk. Malaikat adalah makhluk yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Oleh Allah Ta'ala daripada cahaya, yakni nur. 2. Malaikat boleh berupa dengan pelbagai rupa dan bilangan mereka amat banyak. 3. Malaikat adalah bukan daripada jenis lelaki atau perempuan. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak berkahwin, dan tidak beranak. 4. Malaikat mempunyai nama dan tugas tertentu. Yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. 10 nama malaikat dan tugasnya. 1. Jibril menyampaikan wahyu. 2. Mikail menurunkan rezeki dan hujan. 3. Izrail mencabut nyawa. 4. Israfil meniup sangkakala. 5. Munkar menyoal manusia dalam kubur. 6. Nakir menyoal manusia dalam kubur. 7. Raqib
mencatat amal kebaikan. Mencatat amal kebaikan. 8. Atid. Mencatat amal kejahatan. Mencatat amal kejahatan. 9. Ridwan. Menjaga syurga. 10. Malik. Menjaga neraka. Dalil nakli beriman kepada malaikat. Firman Allah Ta'ala. Kullun amana billahi wa malaikatih. Surah Al-Baqarah ayat 285. Artinya semuanya beriman kepada Allah Ta'ala dan malaikat-malaikatnya. Hukum beriman kepada malaikat. Wajib ke atas setiap mukallaf beriman kepada para malaikat. Kepentingan beriman kepada malaikat. 1. Beriman kepada malaikat adalah rukun iman. Yang kedua, kita hendaklah beriman bahawa para malaikat telah dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk mematuhi perintahnya. Tuntutan beriman kepada malaikat. 1. Beriman dengan penuh yakin bahawa malaikat adalah makhluk Allah Ta'ala. 2. Jika tidak beriman wujudnya para malaikat, maka tidak sempurna imannya. Baik, murid, kita tengok pada huraiannya. Baik, kali ini kita nak belajar berkenaan dengan beriman kepada malaikat. Malaikat. Malaikat ni siapa? Malaikat inilah makhluk Allah. Okey, habis jin apa? Jin bukan malaikat. Manusia ada tak yang malaikat? Manusia tak ada yang malaikat. Jin pun tak ada malaikat. Malaikat ni siapa? Malaikat ni makhluk lain. Ada manusia, ada jin, tapi malaikat lain. Malaikat tak macam manusia, tak macam jin. Malaikat masuk syurga ke masuk neraka? Malaikat tak masuk syurga, malaikat tak masuk neraka. Macam tu. Jadi kita nak belajar tentang malaikat. Malaikat ada tak yang jahat? Tak ada. Semuanya baik. Nanti kita tengok. Baik, pengertian malaikat. Yang pertama, malaikat adalah makhluk. Makhluk sama makhluk, kan? Yang dijadikan oleh Allah Ta'ala daripada apa? Cahaya. Daripada nur. Manusia Allah ciptakan, manusia Allah cipta daripada tanah, ta'lib tanah, tanah. Jin Allah cipta daripada api.
Tapi malaikat Allah cipta daripada nur, yang ini daripada cahaya. Sama tak? Dia tak sama. Jadi tak sama. Jadi kita tengok. Malaikat adalah makhluk yang dijadikan oleh Allah daripada cahaya. Ini cahaya, nur. Yang kedua, malaikat boleh berupa dengan pelbagai rupa. Rupa asal ada tak? Ada. Tapi dia boleh berupa dengan pelbagai rupa. Dia nak berupa apa? Dia jadi dah, bertukar terus. Nak berupa macam ustaz, ting, boleh berubah. Suka-suka hati dia. Susah ke senang? Senang aja. Dia nak berubah, dia berupa. Dan bilangan malaikat amat banyak. Bilion. Yang kita tahu 10 je. Itu yang kita tahu je, yang disebut dalam Al-Quran. Sedangkan malaikat ni terlalu ramai dan banyak sangat. Sampai tak terkira bilangannya. Okey, baik. Yang ketiga, malaikat adalah bukan daripada jenis lelaki. Dia bukan je lelaki. Ustaz, lelaki perempuan? Bukan lelaki. Perempuan ke? Bukan. Ataupun perempuan pun bukan lelaki, bukan perempuan. Lepas tu tak makan. Oh ya Allah, tak makan. Kita tak makan dan lapar. Dia tak makan. Tidak minum. Habis dia makan, dia macam mana? Dia tak makan, tak minum. Ini Maha Suci Allah yang jadikan ni. Kemudian dia tak pernah tidur dan tak akan tidur. Dia tak pernah mengantuk pun. Kemudian dia tak berkahwin. Sebab dia bukan lelaki, bukan perempuan. Jadi dia tak kahwin lah. Kemudian dia tidak beranak. Kalau orang nak beranak kan dia kena kahwin dulu baru boleh beranak. Jadi dia tidak lelaki. Dia bukan lelaki, bukan perempuan. Dia tak makan, dia tak minum, tak tidur, tak berkahwin dan tak beranak. Jadi rupa asal dia macam mana? Bukan macam manusia, bukan. Yang dikatakan malaikat ni, dia ada sayap, dia boleh terbang. Lepas tu dia kalau jalan tu, dia punya terbang tu laju sangat. Dengan Superman siapa laju? Dia lagi laju. Superman laju tak? Superman tak laju. Beribu kali ganda lajunya malaikat dengan Superman. Superman tu dongeng je kan. Baik. Yang keempat, malaikat mempunyai nama. Dia ada nama. Kemudian dia ada tugas. Jadi kerja dia. Allah bagi perintahkan dia buat kerja. Tugasnya tertentu yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Allah nak tetapkan apa pun boleh. Ada dulu malaikat tu yang Allah cipta. Baru cipta Allah perintahkan, wahai malaikat, bersujud kepadaku. Dia terus sujud tanpa tanya soal. Terus. Sampai bila? Daripada mula dijadikan sampai sekarang. Dan sampai hari kiamat nanti. Tu dia. Ada malaikat Allah suruh dia rukuk. Rukuk daripada dulu dijadikan sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Itu dia. Kita teruskan lagi. Kemudian, ni 10 nama malaikat. Ada 10 je yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada 10 sahaja. Yang satu Jibril, kan, Mikael, Israel, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Kan ada lagu dia kan. Baik. Apa kerja Jibril? Tugasnya apa? Bukan kerja. Tugasnya menyampaikan wahyu. Habis, kenapa Allah tak sampaikan sendiri? Ni Allah nak tunjukkan Allah punya kerajaan langit yang maha luas. Kalau malaikat ni tak ada, boleh tak? Boleh. Tapi Allah nak buat juga, suka hati dia. Jadi Jibril kerjanya menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Wahyu mana? Wahyu kepada nabi. Sekarang wahyu disampaikan lagi tak? Dah tak ada, dah habis dah. Sebab Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Jibril sampaikan Nabi Adam, Jibril sampaikan Nabi Idris, Jibril sampaikan Nabi Nuh, Soleh dan seterusnya. Dan akhirnya Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad, penutup sekalian Nabi. Selepas Nabi Muhammad ada Nabi lagi tak? Tak ada. Dia kerjanya menyampaikan wahyu. Mikael menurunkan rezeki dan hujan. Hujan siapa turunkan? Tugasnya Mikael. Malaikat Mikael.
Habis kat mana diturunkan? Kat mana-mana je lah. Habis kat sini turun, kat sana tak turun, dia kawal lah. Dia yang kawal. Atas izin Allah. Habis kalau malaikat Mikael tak ada, boleh tak hujan turun? Boleh. Tak ada masalah pun. Allah kan maha berkuasa. Tapi Allah nak bagi Mikael tugas. Allah nak tunjukkan dia punya kuasa. Allah ni, dia suka tunjuk kuasa dia. Sebab dia memang hebat. Nak cakap macam mana? Allah, kita boleh lawan Allah? Tak boleh kan? Jadi, kemudian dia juga turunkan rezeki. Pokok-pokok, tumbuhan, buah-buahan keluar tu. Mikael punya kerja. Rezeki, dapat duit, dapat harta, ada makan, ada minum. Kerja Mikael. Kemudian yang ketiga, Israel. Israel juga disebut malaikat maut. Israel juga disebut malaikat maut. Dia kerjanya mencabut nyawa. Atau kita meninggal, siapa yang tarik nyawa dia? Malaikat Israel. Makcik kita meninggal, itu kena COVID, siapa tarik nyawa dia? Israel. Habis kena COVID, Israel tak kena COVID ke? Tak. Israel tak kena COVID lah, mana kena. Okey, baik. Yang keempat, Israfil. Malaikat Israfil ni meniup sangkakala. Habis sekarang malaikat Israfil ni buat apa? Dia tengah pegang trompet. Tengah pegang. Tinggal nak tiup aja. Sejak bila? Sejak dijadikan dia sedang pegang trompet untuk meniup sangkakala. Sekali tiupan habis, kita ni habis. Bersapai, hancur, dunia tak ada yang tinggal. Itu Israfil punya kerja. Israfil ni malaikatnya sangat besar. Sangat besar. Dan antara malaikat yang paling besar inilah Israfil. Kerjanya meniup sangkakala. Bila berlakunya kiamat. Berapa kali dia tiup? 2 kali. Sekali tiup, dia menghancurkan segala alam semesta. Planet-planet habis. Matahari habis. Bulan habis. Bintang hancur. Bumi bersapai. Basikal awak bersapai. Berdebu tinggal. Tak ada tinggal. Debu pun hancur. Subhanallah. Maha suci Allah yang menjadikan malaikat begitu kuat. Seterusnya yang kelima, malaikat mungkar, malaikat nakir. Dua-dua ni kerja menyoal manusia dalam kubur. Masuk kubur kena ke soal. Ya. Apa soalannya? Ma rabbuka, man nabiyyuka, ma ikhwanuka. Apa ma rabbuka? Siapa Tuhan kau? Awak semua ustaz nanti bila mati kena bungkus dengan kain kapan. Ada orang tanam masuk kubur, dia tinggalkan. Dia tanam, waktu kita bacakan talqin, dia tinggalkan. Bila tinggalkan 7 langkah, dia meninggalkan kita. Mereka meninggalkan kita, maka kita tinggal bersendirian di dalam kubur. Maka akan datang 2 malaikat. Inilah malaikatnya, Mungkar dan Nakir. Apa dia soal? Dia soal manusia dalam kubur tentang Ma rabbuka. Apa maknanya? Siapa Tuhan kamu? Kalau tak boleh jawab, macam mana? Kena sebat. Boom. Awak boleh jawab? Boleh, insyaAllah. Ada ustaz, senang kan? Senang hafal kan? Ya, senang hafal. Tapi kalau siapa yang tidak beramal soleh, dia tidak boleh menjawab. Kerana yang dapat membantu dia menjawab, iaitu amal soleh. Apa amal soleh? Sembahyang, puasa. Itulah amalan yang boleh membantu dia menjawab soalan-soalan dalam kubur. Kalau tak jawab, kena pukul. Teruk ke? Hancur. Sekali pukul, hancur muka. Sekali pukul, bersapai perut. Nak kena? Tak nak kan? Jadi buat amal. Baik. Yang ketujuh, raqib. Raqib ni masa kita hidup. Dan atid, iaitu dicatat amal kebaikan kita. Raqib ni mencatat amal kebaikan kita. Buat baik, dicatat. Habis kalau kita buat jahat, atid lah yang catat. Dia catat. Dia guna pen ke apa ustaz? Guna pen khas dia lah. Guna kertas khas dia. Yang pen dan kertas tu dia tulis, dia tak akan rosak dan tak akan hilang. Boleh padam tak ustaz? Tak boleh padam. Memang tak boleh padam. Kerana yang boleh padam cuma Allah sahaja. Malaikat ni boleh tulis, dia tulis. Dan dia tulis dengan penuh kejujuran. Tak ada tipu. Boleh tak rasuah dia? Tak boleh. Tak boleh rasuah dia. Kemudian yang ke-9, malaikat Ridwan yang ini menjaga syurga. Sekarang syurga dijaga oleh malaikat ni, Ridwan.
Kemudian neraka jaga oleh Malik. Jaga neraka. Boleh tak suka-suka nak masuk syurga sembunyi-sembunyi? Tak boleh. Maka Ridwan ni boleh mengesan. Ahli neraka nak masuk syurga, dia tendang je masuk balik neraka. Malik menjaga neraka. Ini malaikat yang antara yang paling garang dan paling bengis. Kalau kita jumpa, kita terkencing, terberak kita. Takut sangat. Mukanya bengis sangat. Minta dijauhkan daripada masuk dalam api neraka. Tolong diri sendiri, tolong keluarga, doakan ajak sama-sama keluarga, diri sendiri untuk jaga solat, untuk beramal, untuk zikir. Ini akhir zaman ni, zaman fitnah, banyakkan zikir pada Allah. Semoga Allah menjaga kita semua. Baik, kita teruskan. Baik, apa dalil dia? Apa bukti malaikat ni ada? Ni adalah Allah kata. Firman Allah Ta'ala dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 286. Kullun amana billahi wa malaikati. Tiap-tiap apa semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikat Allah pun beriman kepada Allah. Allah sebut, memang ada sebut dalam Quran. Baik. Hukum beriman kepada malaikat apa hukumnya? Wajib. Wajib. Kita kena percaya adanya malaikat. Tapi kalau ada orang tak percaya macam mana? Maka ditakuti dia akan rosak imannya. Imannya rosak lah. Tidak sempurna iman. Okey. Jadi wajib beriman ke atas malaikat. Malaikat tu ada Ustaz. Ada berapa? Yang saya tahu 10 je. Jawab macam tu. Bukan banyak ke? Memang banyak. Saya tahu 10 je. Apa dia? Jibril, Mikael, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Apalah macam tu. Nanti apalah? Kan ada lagu dia kan. Nanti Ustaz bagi lagu dia. Di akhir nanti lepas video ni Ustaz bagi lagu dia. Ustaz carikan apalah. Okey. Kemudian jadi hukum ni wajib. Wajib. Bukan sunat ni, wajib ni mesti kena tahu. Wajib kena beriman, kena percaya pada malaikat. Siapa tak percaya, nanti tak sempurna imannya. Kan? Kadang-kadang kita pernah jumpa malaikat tak Ustaz? Kadang-kadang kita pernah jumpa, tapi kita tak tahu dia malaikat ke tak, sebab dia berupa dengan rupa manusia. Kita pergi pasar malam, kita pergi jalan-jalan naik kereta, tiba-tiba ada nampak orang jalan. Kita tak tahu tu manusia ke malaikat, kan? Kadang-kadang macam tu. Sebab malaikat ni tak dapat dikesan. Guna handphone boleh kesan tak? Tak boleh. Baik, kita sambung. Baik, kepentingan beriman kepada malaikat. Apa kepentingannya? Yang pertama, beriman kepada para malaikat ni adalah rukun iman. Kan tadi rukun iman ni ke berapa? Rukun iman yang ke, kita tengok rukun iman ni ke berapa. Cari pada malaikat. Tengok rukun iman. Sekejap. Tengok, beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Para rukun iman yang kedua. Selepas beriman kepada Allah, kena beriman kepada malaikat. Okey, kita sambung lagi. Jadi rukun iman yang kedua. Kemudian kita hendaklah beriman bahawa para malaikat telah dijadikan oleh Allah untuk mematuhi perintah. Untuk patuh, ni tujuan Allah jadikan. Bukan untuk tolong Allah Ta'ala, ataupun untuk bantu Allah Ta'ala. Tidak, ni untuk patuh pada Allah Ta'ala. Habis kita pun sama untuk sembah Allah Ta'ala. Ni pun sama untuk sembah Allah Ta'ala, untuk patuh pada Allah Ta'ala. Kita manusia Allah cipta untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri pada aku. Untuk abdikan diri pada siapa? Pada Allah. Kitalah. Kalau malaikat untuk patuh perintah Allah. Yang kita untuk menghambakan diri pada Allah. Allah suruh sembahyang. Allah suruh puasa. Allah suruh taat ibu bapa, patuh pada Allah. Baik, terusnya. Tuntutan beriman kepada Allah. Yang pertama, beriman dengan penuh yakin bahawa malaikat adalah makhluk Allah Ta'ala. Malaikat ni makhluk, bukan apa pun. Power, dia ni power.
depan kita, kita contohlah nak pukul dia, ting, hilang. Kalau kita diizinkan lah. Contoh di depan mata kita, kan? Tengok, kita tak kelip mata lagi. Kita cakap dengan malaikat, kau pergi Mekah sekarang. Tanpa mata kita berkedip, dia dah pergi Mekah dan dia sampai tempat kita semula. Tak sempat kita kelip mata. Begitunya laju. Apa maksudnya? Maksudnya 0.0001 saat. Terlalu laju. Malaikat ni super power. Memang super power. Tapi dia ni siapa? Dia ni makhluk Allah. Makhluk juga seperti kita. Cuma dia Allah bagi kelebihan-kelebihan yang tertentu. Jadi kena penuh yakin. Beriman dengan penuh yakin. Yang kedua, jika tidak beriman wujudnya para malaikat, maka tidak sempurna iman. Kalau kita tak nak beriman ataupun kita tak percayalah Ustaz, maka iman kita tidak sempurna. Na'udzubillah. Mintalah Allah jauhkan daripada kita tak percaya pada malaikat. Tak percaya ke malaikat mencatat amal kita? Kena percaya, wajib. Ada ke Ustaz soalan dalam kubur nanti malaikat tanya? Ada. Wajib percaya. Jadi kuatkan iman. Masa pandemik ni, masa cuti-cuti ni, tak lama lagi nak naik sekolah. Beriman pada Allah Ta'ala, beriman pada malaikatnya. Tahu dia mencatat amal kita. Jadi banyakkan amal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.